Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni kita akan belajar bab 2 pemfaktoran. Kembangan sudah kan? Untuk kelas Cikgu Nadia, kembangan dah selesai. Untuk kelas Cikgu Syamsuddin, kembangan dan faktor dah selesai, tapi Cikgu nak seragamkan, kita akan masuk sama-sama subtopik faktor hari ni. Okey, siapa yang belum kenal cikgu? Cikgu nama penuh Nurul Afiqah binti Othman. Okey, boleh panggil Cikgu Afiqah. Cikgu memang cikgu merupakan memang cikgu ajar matematik lah. Cuma sebelum ni cikgu mengajar tingkatan 3, 4 dan 5. So, sekarang ni SPM sudah mula. So, cikgu akan kembali ke sesi petang. So, siapa yang belum kenal, kita akan kenal lagi lebih mendalam nanti bulan 4. Okey. Okey, bab kembangan ni yang paling penting kena tahu dia ada dua benda sahaja. Cikgu ulas sikit je. Ada dua benda, ada dua yang kamu kena faham. Macam mana nak kembang kalau ada satu kurungan, macam mana nak kembang kalau ada dua kurungan. Dia hanya dua benda yang berbeza. Untuk bab perfaktoran, walaupun kelas Cikgu Syamsuddin sudah selesai, tapi cikgu nak ulang juga supaya sebab ini adalah subtopik yang penting. Okey, sekarang ni kita masuk yang perfaktoran. Okey, kita tengok sebelah kiri tu, maksud dia adalah proses kita nak kenal pasti faktor sebutan dengan dan ungkapan algebra. So, kita mestilah didapatkan untuk menghasilkan ungkapan yang asal. So, perfaktoran ni merupakan proses songsang kepada kembangan. Okey, kalau kita tengok, okey, yang ini kembangan daripada kembang dua kurungan yang kita dah belajar. So, kita dapatkan satu. Okey, so jawapannya kita panggil kembangan. Maksudnya daripada kembangan ni kita boleh songsang pada kembangan ni kan adalah pemfaktoran. So maksudnya faktor ni kita nak hasilkan kurungan, kembang ni kita nak hilangkan kurungan. Itu je simple yang kena ingat. So ini contoh faktor yang kita belajar juga tahun lepas. 3P kan. Cuma tahun lepas kita belajar hanya nombor. Faktor 3, faktor 5, faktor 6. Cuma yang ini dia ada sekali dengan simbol ataupun pun boleh ubahlah. So kita kena carilah faktor untuk 3P macam mana. So 3, so iaitu 1 darab dengan 3P dan 3 darab dengan P. Macam mana dapat? Cikgu akan terangkan pada slide yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok faktor. Faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, faktor kita nak cari satu-satulah. Kalau faktor 6, 1 darab 6, 2 darab 3, itu kita belajar tahun lepas. So, kita kenal faktor sepunya kita dah belajar tahun lepas adalah faktor bagi sebutan yang membahagi tepat. Faktor kan yang membahagi tepat dengan nombor itu atau tepat dua atau lebih sebutan lain. So, maksudnya kita kena cari yang boleh bahagi. Itu nanti kita akan tengok. Yang kedua adalah faktor sepunya terbesar ialah faktor yang terbesar, yang paling besar. So, kalau kita tengok yang ini, contohnya perhatikan ungkapan. Okey, ungkapan dia adalah 4x tambah 2. So, kita nak faktorkan macam mana? Nak jadikan kurungan, so yang sama tak boleh. So, just buat, kalau cikgu simple je. Okey, 2 ni maksudnya 2 didapatkan dengan 1. 4 ni maksudnya 2 didapatkan dengan 2. So, x ni maksudnya x ni 1 je lah. X darab dengan 1 iaitu 1x. So, kita buat macam mana? Cikgu senang. Cikgu bulatkan yang sama.
sebab dia ikut sebutan kan. So bulatkan yang sama. So di depannya ada 2. So apa yang tinggal, bulat nak petak pun tak kisahlah. Yang tinggal adalah 2x. Lepas tu ini apa yang tinggal? Sebab 2 dan 1 kan. So yang tinggal lagi 1. So tambah pun samalah. Tambah 1. So dah siap. Dapat jawapan. Itu bagi cikgu. Supaya kita senang nak cari, cikgu suka buat orang kata jari itulah, yang 2 jari tu. Okey. So 2 ialah faktor sepunya bagi 4x tambah 2. Sebab 2 ni kat depan. 2 ni sama. Sama. Okey, kalau itu sahaja untuk ini, kita akan pergi ke next slide. Okey, sekarang ni kita nak cari iaitu faktor sepunya bagi 6H dan 4GH. So yang pertama, kita cari untuk 6H. Okey, untuk 6H ni, kita nak cari, kita kena tahu dulu 6 ni faktornya berapa? 1 didapatkan dengan 6. 2 didapatkan dengan 3. So 3 dan 2 tak boleh sebab dah terbalik. So kita akan mula dengan 1 dan 6 lah. 2 dan 3. So ini dah kita belajar masa tingkatan 1. Okey, seterusnya sebab dia ada H saja kan. So kita akan letaklah H. Sebab jawapan dia mesti kita letak H juga lagi sekali. So senang je. 1 didapatkan dengan 6H. So H didapatkan dengan 6. So 1 dan 6H, 6H. H dan 6, 6. So 2 didapatkan dengan 3H. So 2H didapatkan dengan 3. So kita dah dapat faktor untuk 6H. Ini sahaja. Seterusnya, kita akan mencari pula faktor untuk 4GH pun sama. Okey, 4GH kita buat. Okey, 4 ni apa dia punya faktor? 1 didapatkan dengan 4. So, 1 lagi adalah 2 dan dengan 2. Simple saja. So, 1 dan 4. So, 2. So, dia beza dia ini ada 1H. 1 saja pun boleh ubah. Ini ada 2. So, kita buatlah satu-satu. Jangan takut. 1 didapatkan dengan 4GH. Dapat 1. So, yang kedua, kita buat 4 didapatkan dengan GH. Yang kedua, sebab 1 dan 4 darat 1 lah. 1 GH ni kita tak tuliskan. So, yang ketiga, apa kita nak buat? Okey, kita ulang balik. Okey, kita letak dulu G kat depan. Okey, letak G kat depan didapatkan dengan 4H. Lepas tu kita letak pula H kat depan. Kita buat je satu-satu. Sama dia letak dengan 4G. So kita dah siap untuk yang pertama. Okey, untuk yang pertama ini kita dah siap. So kita pergi yang kedua pula. Okey. 2 didapatkan dengan 2GH. Okey, yang ketiga, yang seterusnya iaitu 2G didapatkan dengan 2H. Kalau berulang dah tak boleh lah. So kalau dah berulang tak perlu. So ini sahaja. So sekarang ni kita nak tengok mana yang sama. Okey, mana faktor sepunya yang sama. So kita tengoklah, okey, mana yang sama. Kita tengok mana sama. Kita akan pergi ke next slide.
Okey. Kita dah nampak kan? Okey, ini kita buat tadi. Dan ini kita buat dah tadi. So, cikgu dah tunjuk satu-satu cara buat. Okey, so apa yang sama? Kita tengoklah. Nombor mana yang sama? Okey, nombor 1, 6H ada 1. Okey, 4GH pun ada 1. Okey, 6H ada 2. 4GH pun ada 2. So, 2H pun ada. So, H pun ada. So, jawapan untuk ini adalah 1, 2, H dan 2H. Itu sahaja. Mana yang sama? Faktor sepunya. So, yang ini untuk B ni boleh tengok sendiri. Dalam buku teks pun ada. So, cuma untuk B ni dia lagi banyak sebab dia banyak kan. So, kita just buat direct macam ni pun boleh. Iaitu 1 darab dengan 3 darab 3 darab C, C, D. Sebab kita just asingkan supaya kita, sebab apa kita nak cari yang sama. Kalau nak cari macam A ni, memang panjang lah. Dari atas sampai bawah panjang. Okey, so yang sama kita buat. So yang sama ini 1, 3, 3D. So 3D ialah faktor sepunya kerana pembahagi semua sebutan itu adalah tepat. So dapatlah kita punya jawapan untuk faktor sepunya. Okey, seterusnya kita boleh tengok pemfaktoran menggunakan FSTB. Okey, FSTB ni adalah ungkapan algebra boleh difaktorkan dengan mencari faktor sepunya terbesar lah, FSTB. So, ini contohnya. Okey, contohnya yang dibagi 8x dan 12x kuasa 2. So, 18x, 12x kuasa 2 dibagi. Okey, cari FSTB. Oh, dapat 4x. Selalunya kita boleh guna pembahagian berulang. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. So, maka ungkapan algebra ini ditulis daripada hasil dari 2 faktor. So, 4x ni kat depan lah. So, apa yang tinggal? So, kita boleh semak menggunakan kembangan, iaitu dapat balik 8x tambah 12x kuasa 2. Ini untuk semak sahaja. Okey, sekarang ni kita nak tengok contoh guna kaedah pembahagian berulang, iaitu 3x tambah 15. So, kita guna pembahagian berulang. So, yang pertama kita nak tengok dulu nak bahagi dengan sifir apa. Sebab FSTB ni wajib dua-dua tu boleh dibahagikan. So, sifir 2, 3 tak boleh, 15 tak boleh. Oh, jadi kita bagi dengan sifir 3. So, 3 bagi 3 tinggal X sahaja. So, tambah 15 bagi 3 tinggal 5. So, boleh lagi tak? Oh, dah tak boleh. Maksudnya 3 lah kat depan. Okey, X tambah 5 kat dalam kurungan. Okey. Boleh juga guna kaedah. Guna kaedah apa? Guna kaedah yang cikgu buat tadi. Iaitu, cikgu just buat. Okey, ini kaedah 1. Okey, cikgu boleh tunjuk untuk kaedah 2 ni, cikgu yang reka sendirilah. Okey, kaedah 2. Okey, untuk kaedah 2 ni, apa yang nak dibuat? Just buat, okey, 3x tambah 15. Okey, cikgu just buat anak panah macam ni saja. Okey, 3 maksudnya 3 didapatkan dengan 1. X ni 1 didapatkan dengan X. 15 ni berapa? 3 didapatkan dengan 5. So, pilihlah mana-mana nak guna. So, kita tengok mana yang sama. Oh, 3. Ini pun 3. So, sebab kita tengok ini kan. So, ini 3, 3, 3 letak depan. So, yang dalam apa yang tinggal? Oh, 1 tak perlu. 1 dengan X jadi X sahaja. Tambah. Sama tambah. Oh, apa yang tinggal? 5. So, jawapan sebelah ini sama juga dengan jawapan sebelah sini. Mana-mana boleh guna.
Okey, seterusnya A dah selesai. Kita tengok contoh B, iaitu 7M tambah 21 M kuasa 2. So, boleh guna mana-mana kaedah yang selesa. Sebab tu cikgu tunjuk dua-dua kaedah. So, 7M tambah 21M kuasa 2. So, gunalah pembahagian berulang. Okey, sifir berapa? 1 tak boleh, 2 tak boleh, 3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7. Oh, 7 dalam 21 pun ada 7. So, bagilah 7. 7 bagi 7 tinggallah M sahaja. 21 bagi 7 tinggal 3. M kuasa 2. Ada lagi lah yang sama. Itu M saja ada. Itu M kuasa 2. So, bolehlah bahagi lagi. M bagi dengan M. M bagi M 1 tambah 3 M kuasa 2 lah. M bagi M kuasa 2 kan. So, tinggal 1. So, jadi 3 M. So, jawapan akhir boleh tulis. Okey, ini kita dah lah. 7M. Di depan 1 tambah 3M. So, dah siap. Itu sahaja. Okey, inilah contohnya. Contohnya. Cikgu bagi buat contoh yang kedua kan. So, boleh tengok contoh yang pertama juga. Okey. Itu sahaja. Okey, untuk tugasan 1, cikgu tak kejam untuk kamu buat semua. Cikgu hanya boleh bagi tahu buat, tak payahlah buat semua. So, cikgu nak soalan 1 selesaikan 1A dan 1B. Okey, siapa yang kelas yang dah jawab, selesaikan lagi sekali. Cikgu nak tengok. Soalan 2, cikgu pilih A dan D. So, tolong tulis tugasan 1, berapa hari bulan dan hantarkan gambar kepada cikgu. Okey, itu sahaja dari cikgu untuk tugasan pertama. Apa sahaja soalan boleh PM. Cuma cikgu akan lambat jawab sebab cikgu mengawas SPM. Okey, itu sahaja. Semoga berjaya. Sekian dari cikgu untuk semua.